KPM. Ni yang saya tak suka ni. Datang-datang je nampak sampah. Siapalah penyangkara ni? Tahu tak baik buang sampah mata rata macam ni? Ha? Aduh, aduh, sakitnya kaki saya. Ada apa ni? Batu bata? Mak ai. Ui, beratnya. Aduh, ai. Inilah orang cakap kan, tak baik buang sampah macam ni. Hai. Tapi itulah. Apa Irfan nak buat dengan sampah-sampah ni? Macam mana surat Irfan? khabar. Oh, batu Irfan. bata. Cikgu. Kenapa ni? Bebel seorang-seorang dari Bebel lah, jauh cikgu dengar. Sebab ada orang buang sampah mengata-kata satu. Lepas tu Irfan tengah muskil. Apa projek yang Irfan boleh buat dengan semua ni? Jangan risaulah Irfan. Ya Allah. Kenapa? Hai, semua masalah ada penyelesaiannya. Cikgu ada cara. Macam mana nak selesaikan semua sampasaran. Boleh, cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Wah. Mudah je. Mudah. Okey. Sekejap lagi kita tahu macam mana. Surat khabar, batu bata. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mata pelajaran asas kelestarian. Dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Hari ini kita bawakan Cikgu Emiliana Ilyas, iaitu Ketua Panitia Asas Kelestarian dari SMK Damai Jaya Johor Bahru Johor atau lebih dikenali sebagai Cikgu Emi. Betul, Cikgu? Betul tu. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Cikgu? Sihat. Terlebih sihat. Terlebih sihat. Saya pun lagi sihat sebab Cikgu ada kat sebelah hari ini. Dan kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat Irfan. Perkenalkan Cikgu Norziana Yof dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob Kuala Lumpur. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami untuk kelas kita Asas Kelestarian, Cikgu. Ya. Nak tanya juga, tadi kan kita ada satu lakonan. Ada seorang murid tadi tu, nama dia Irfan. Ya. Dia macam nampak ada banyak sampah. Betul. Lepas tu ada juga batu bata yang berat. Dia muskil. Dia nak buat apa, Cikgu, sebenarnya? Inilah kita nak terapkan konsep amalan 3R dalam kehidupan supaya kita dapat kurangkan sampah-sampah. Lebih-lebih lagi untuk hari ini kita fokus kepada sisa kertas. Sisa kertas. Yes. Jadi cikgu, jom kita mulakan kelas kita dengan topiknya amalan 3R. Silakan. Okey. So kita tengok. Untuk hari ini kita akan menghasilkan sebiji batu bata yang lestari. Okey, tapi sebelum itu sebagai pengenalan lah. Cikgu nak tanya Irfan. Alamak, tanya apa, Cikgu? Apa yang Irfan tahu tentang amalan 3R? Okey, maksud 3R ni Irfan tahu yang pertama reduce, reuse, recycle. Pandai. Yeay. Bagus. Okey. Betul apa yang Irfan cakap. Okey, yang pertama reduce iaitu pengurangan. Yang kedua kita ada reuse, guna semula. Dan yang ketiga kita ada recycle, kitar semula. Alhamdulillah, kerajaan telah menyebar luaskan konsep 3R ni kepada masyarakat. Tak ada masalah. Satu Malaysia boleh tahu apa maksud 3R. Satu sahaja masalah kita. Kita tidak mengamalkan amalan 3R ni. Kita punya tanggungjawab sebagai rakyat setelah kerajaan, guru-guru, semua orang atasan dah sebar luas amalan 3R, kita sepatutnya kenalah buat apa yang telah mereka terapkan kepada kita. Betul, Cikgu. Orang kata tepuk dada, tanya selera. Ya. Kan? Tapi tahu tak Irfan? Ya, saya. 2021 statistik menunjukkan orang yang mengamalkan kita semula 3R ni hanya 22% sahaja. Sikit ni, Cikgu. Ya, betul. Inilah kita, kalau boleh, hari ini salah satu kaedah yang kita akan bawakan kepada semua murid-murid, macam mana nak buat amalan 3R lebih-lebih lagi dalam sisa kertas, konsep kitar semula. Yes. Baik, Cikgu. Okey. Seterusnya, agak-agaklah kenapa kita kena buat amalan 3R ni?
Irfan rasa sebab kita nak lupuskan sampah lah, cikgu. Bijak memang straight A belajar ni. Okey, betul. Sebenarnya yang paling penting kita nak kurangkan pelupusan sampah. Sekarang apa yang berlaku, sampah paling banyak dekat tapak pelupusan. Betul. Faham tak? Faham tak? Faham, mendalam. Kamu pelajar bijak, kamu faham. Mungkin ada setengah murid-murid dia tak berapa nak faham. Jadi kita tengok gambar seterusnya. Ini adalah keadaan di mana tapak pelupusan sampah yang dalam sumber dah cakap sehingga 2025 sahaja. Hanya mampu bertahan sehingga 2025. Alamak, 3 tahun lagi je, cikgu? Ya, betul. Lepas tu tak boleh tampung-tampung sampah dah? Sebab itulah kita kena pastikan semua masyarakat dekat Malaysia ni kena jaga macam mana nak kurangkan pelupusan sampah ni. Okey. Ini adalah contoh tapak pelupusan di Jaman Luang, Johor. Mereka kata 3 tahun lagi boleh bertahan. Okey. Seterusnya, ini adalah contoh salah satu kaedah pelupusan. Cuba kita bayangkan, tapak pelupusan ada lot. Okey, kita betul. ada lot, dia korek Okey. Kemudian setiap hari buang sampah. Okey, dia setiap hari dia buang sampah. Bayangkan Irfan, kalau satu lot ni boleh tahan sebulan penuh. Okay. Besar tau lot dia. Kalau kita buat pelupusan, kita mengamalkan 3R. Agak-agak kita boleh tahan berapa lama? Lagi lama lah, cikgu. Mungkin separuh daripada sampah ni kita boleh kurangkan. Betul tak? Betul. So, tapak pelupusan kita makin ada jangka hayat yang panjang. Ya, betul tu. Okey. Seterusnya, jadi apa produk yang kita boleh buat daripada sisa-sisa kertas? Banyak. Yang ni Ifan nak tahu ni, cikgu. Banyak sangat. Tapi hari ini cikgu tunjuk satu kaedah. Tapi kaedah ini boleh dipakai untuk semua produk yang rasa Irfan nak buat. Okey, hari ini kita akan buat sebiji batu bata lestari. Guna 3 konsep sahaja, 3 cara, 3 langkah paling mudah. First, kita buat kotak acuan. Kedua, kita bancur mortar. Ketiga, kita tuang. Wah. Selesai. Tak mustahil, cikgu, ya? Tak mustahil. Tak mustahil. Maksudnya kita boleh buatkan satu batu bata menggunakan sisa kertas, cikgu. Iya, betul. Tepat sekali. Ajaib. Jadi, kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran Asas Kelestarian bersama dengan Cikgu Amy. Okey, cikgu, untuk segmen kali ini, apa yang kita nak belajar pula sebenarnya? Okey, untuk segmen hari ini, kita nak kena buat kotak acuan. Ingatkan tadi? Ingat, cikgu ada cakap kita kena buat kotak acuan. Baik. Okey, so hari ini cikgu akan expose atau dedahkan bahan-bahan yang kita perlukan. First adalah gergaji ataupun jigsaw. Tugas dia untuk memotong kayu. Memotong kayu. Okey. Seterusnya, bahan yang kedua, mestilah ada kayu. Tak ada Kalau kayu, tak ada kayu, kita macam nak mana potong buat? apa? Cikgu nak tanya juga dari segi kayu ni, jenis kayu macam mana yang kita akan guna pakai? Kalau nak buat kotak acuan, seeloknya kita pakai papan lapis. Papan lapis. Kita ada pelbagai cm. Kita ada 3 cm tu dah nipis sangat. Okey. 3 mm. Nipis sangat. Setidak-tidaknya kita boleh pakai 6, 9, 12. 12 dah cun. 12 dah cun. Tebal loh. Paling tepat sekali pakai 12 tu. mm. Cun lah tu. Okey, dia tak tebal sangat, tak nipis sangat. Boleh recycle kotak acuan kita tu. Betul juga. Okey, cikgu, apa lagi bahan yang seterusnya? Bahan yang seterusnya, kita mestilah ada pensel dan pembaris. Tak ada pensel dan pembaris, macam mana nak ukur kan? Okey. Nak tanya cikgu, okey, untuk murid-murid kita lakukan aktiviti ni, adakah pen juga boleh diguna pakai?
ataupun pensel lagi bagus? Pensel aja. Biasanya dalam kejuruteraan kita akan menggunakan pensel. Baik. Jadi kalau pembaris pula, kalau nak lebih tepat kita menggunakan pembaris sesiku L. Sesiku L. Sebab dia dah kita boleh lekatkan kepada papan tu, kan kita akan dapat garisan yang tegak. Betul. Lekatkan saya juga cakap mudah. Kalau kita pakai macam contohnya pembaris besi yang biasa kita beli kat kedai itu boleh juga ke cikgu? Boleh, tapi kena pastikan dia punya bahagian bawah jangan sengitlah. Kita agak-agak dia 90 darjah tu. Tak ada masalah. Okey. Seterusnya, kita juga kenalah pakai paku nak cantumkan dia. Betul. Tapi proses penyantuman tak semestinya paku. Agak-agak apa lagi bahan yang kita boleh mencantumkan kayu? Selain paku, cikgu? Yes. Selain paku, kita boleh guna gam? Betul. Bijak, tepat, gam kayu kita ada. Satu lagi. Apa Boleh tak murid-murid tolong bagi Irfan dekat sini? Selain paku, mesin. Keyword dia ada mesin. Mesin. Kita boleh pakai apa? Pakai apa? Zrup, tu masuk. Stapler ke cikgu? No. Bukan. Bukan, dia pakai mesin terus zrup masuk. Oh, ni apa nama dia tu? Kita guna... Cikgu tolong saya, cikgu. Alah, kita pakai skru. Kan? Itu jawapan dia. Kenapa susah sangat? Bukan susah, tak. Lupa je sebenarnya. Lupa. Okey. Kita boleh pakai skru, kita boleh pakai paku ataupun kita boleh pakai gam. Ikut mana yang ada kat rumah. Tak perlu beli. Tapi hari ini, cikgu, kita akan guna paku. Tapi ketebalan pakunya macam mana, cikgu? 1 inci je. 1 inci kecil je lah. Ya, betul. Jangan pakai paku pun dia nak panjang. Tak boleh, cikgu. Sebab kita punya kepingan kayu pun kecil pecah nanti. Ya, betul. Okey. Dan last sekali mestinya kita pakai penukul. Okey. So kita first step yang pertama kenalah mengukur. Okey, kalau kita nak buat batu bata, kita kena buat acuan batu bata. Kalau kita nak buat pasu bulat, acuannya mestilah kena bulat. So kalau ukuran batu bata 22.5 darab dengan 10.5 darab dengan 10.25. Cara pengukuran, kamu murid-murid nak berdiri boleh. Nak baring hampir melekat dekat papan boleh. Tengok gambar yang kedua. Ini semua anak murid cikgu ni. Kemudian nak fokus macam laser punya mata nak jauh pun. sikit pun boleh. Boleh, asalkan tepat. Okey. Kemudian kita potong menggunakan gergaji ataupun jigsaw. Okey, tengok gambar yang pertama. Boleh tak macam ni potong? Boleh, cikgu? Tak boleh? Kalau macam gini, cikgu boleh dapat meja baru. Boleh cakap dengan pengetua. Nanti meja cikgu sendiri kita belah. Okey. Kemudian, cara yang kedua tu, boleh tak? Yang kedua, cikgu. Yang kedua, tak boleh juga, cikgu. Kenapa? Rasa tak stabil, cikgu. Bukan tak stabil, tak senonoh. Dia tak nak cakap perkataan tu. Okey. Dia boleh tak kisah, tapi tak selamat. Betul dia juga. tetap terpotong kayu tu tapi tak selamat. Tolong amalkan keselamatan ya, ciri-ciri keselamatan. Jadi kita perlu memotong, kasih beban ke depan sikit. Okey, kita potong tujahan kena ada, condongan gergaji kena ada, barulah kita punya papan akan terpotong cantik. Okey. Baik. Okey, dah siap potong, confirm dah krem dah tangan sebab gergaji kan. Okey, kita cantumkan dia menggunakan paku. Okey, cuba Irfan tengok gambar pertama. Ada masalah tak dengan pelajar ni? Tak boleh, cikgu. Pasal? Satu, macam dia tak ada sarung tangan satu lah. Kan? Sebab kalau tak kena tangan dia kan, cikgu. Boleh. Okey, lepas tu apa lagi? Mungkin dia tak lapik, cikgu? Bukan? Keyword. Tangan dia. Tangan dia macam, cara dia pegang penukul tu. Ya, betul. Apa dia pegang hujung macam tu? Tengok cara dia pegang. Kok hujung-hujung nak ketuk macam mana? Kalau pegang hujung, kita punya daya nak mengetuk tak rasa. Biasa pegang hujung tu untuk macam nak ratakan kan, kalau nak paku kan ratakan 3 lapis, kotak-kotak sikit. Melainkan kita ada tenaga Popeye, tangan kosong. Pegang mana-mana pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi cara pegang yang betul ni, kalau nak selamat elakkan selumbar, ikut cara gambar yang sebelah. Okey. Pelajar yang kedua ni dia pakai sarung tangan. Okey, kemudian dia pun pegang dengan keadaan selesa. Irfan rasa tengah ke hujung yang paling sesuai? Hujung, cikgu.
hujung kalau Irfan kuat boleh genggam. Kalau pelajar perempuan mau dia ketuk orang depan pegang. So kita pegang tengah-tengah, cikgu. Iya, dia bukan sekadar tengah-tengah tapi selesa kita pegang. Okey, ikutlah yang mana kan. Ya, Kita betul. pegang tu kita sendiri tahu yang mana selesa kan. Selepas kita dah tahu kat mana yang selesa, barulah kita boleh berjemaah. Berjemaah ni, ketuk berjemaah. Boleh jangan, duduk macam tu boleh tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini namanya ketuk kereta api. Okey. Dan last kita akan dapat hasilnya. Inilah kotak acuan yang telah disambung. Okey. Apa kata kita mulakan dengan membuat kotak acuan daripada anak murid cikgu sendiri, Irfan. Okey. Dah tersedia cikgu. Ya, betul. Ada kotak. Okey, lepas tu kita ada penukul. Ya, betul. Kita ada sarung tangan. Okey. Apa kata sekarang ni Irfan pakai tu sarung tangan cikgu? Boleh. Okey. Baik, hari ni kita nak ketuk-ketuk cikgu Boleh, betul. Kotok-kotok je, sekejap je siap. Baik, macam nervous lah cikgu dekat sebelah ni. Alah, tak ada masalah. Okey, kita pakai sarung tangan dulu. Selesa. Okey. Yang ada depan kita ni cikgu adalah asas untuk kita buat kotak acuan kita, betul? Betul. Di mana kita ada kepingan kayu, kita ada paku, Iya. kita ada penukul dan juga kita ada yang ni cikgu tak tunjuk lagi. Ini untuk apa cikgu pelayan ni? Okey, pelayan ni ada setengah perempuan. Kalau kita paku, okey, contohnya kita paku macam ni. Kan kita nak sambung kan? Okey. Irfan pegang sikit. Pegang sikit. Ni. Okey. Pegang keadaan paku. Ini paku ni. Baik. Dia orang nak pegang macam ni takut kena tangan. Langkah keselamatan kita ambillah pelayar. Kita peganglah sebelah mana kita nak menukul kan. Contoh dia kanan, cikgu punya tangan kanan tau. Pegang ni, kita ketuk. Ketekak. Jadi tak adalah tangan kena tukul. Tapi kita tengok Irfan nak macam mana. Okey, sebab Irfan lelaki cikgu. Okey. Irfan beranikan diri. Irfan, kenapa pakai sarung tangan? Kenapa cikgu? Nak ketuk nanti? Tak semestinya free hand pun boleh. Ya ke? Tak payah pakai glove pun boleh. Tapi cikgu, sebab ini adalah langkah keselamatan cikgu. Sebab apa? Apa keselamatan dia? Contohnya cikgu. Pada kayu. Pada kayu nanti kena selumbar. Pandai. Tak payah cikgu ajar. Dah faham dah. Okey, baik. Sekarang ni Irfan. Cuba sambung. Okey, ambil satu paku. Boleh. Okey. Kita letak Nanti Irfan kita salah. Salah. Kita nak buat kotak acuan ni bentuk petak je gini. Oh, gitu. Cikgu pula salah acu. Okay. Kau? Baik. Irfan kidal cikgu. Irfan akan pegang pakai tangan kanan. Boleh. Okey, supaya tak kenalah Yelah, lelaki kan dia tak nak pakai pelayar tu. Tapi tak apa. Kita cuba ketuk Jangan ketuk tangan cikgu kat bawah pula. Tak risau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba ketuk. Okey. Tegak sikit. Tegak sikit. Lagi cikgu? Boleh, sampai habis. Sampai habis? Okey. Kalau dia sengit, Irfan ketuk dengan kepala, bukan tolak je. Tolak je cikgu? Dengan tukul. Tolak. Ya, Irfan ketuk dulu. Okey. Cikgu sengit. Ketuk. Ketuk je? Tolak sebenarnya sodok dengan kepala pun boleh. Gitu. Okey. Ketuk. Kalau sengit macam ni cikgu, apa yang kita kena buat? Ini ketuk ke tepi sini. Ketuk ke sini. Kasih dia tegak. Okey, pandai. Okey, dah betul, kita ya, habiskan. Betul. Okey. Boleh lagi? Lagi sikit cikgu. Sikit sampai habis. Selesai. Alhamdulillah. Okey. Cantik. Cantik cikgu. Tak terkeluar. Tak ada terkeluar. TV3 dalam tangan ni. Amin. Okey. Bagus. Tapi bukan satu je. Nak buat kotak, kena bentuk juga, cikgu. kotak. Semua penjuru kena ada. Jadi, kenalah buat keliling dia. Baik, kita nak ketuk lagi. Sebelah sini pula. Okey, satu je cikgu Boleh, tak ada masalah. Asalkan dia tak barai. Betul lah tu kan. Boleh. Asalkan ada bentuknya. Kalau kukuh, insya-Allah boleh. Ya, betul. Okey. Baik, Ifah akan ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sengit. Okey. Tegak sikit. Cikgu, macam nak pecah. Dia tersengit. Itu okay. tak apa. Ke sini sikit je kan? Ya, betul. Ya, betul macam tu. Okey. Tegak lagi. Lagi. Okey, dah nampak dah jalan yang lurus. Selesai. Okey, tapi terkopak sikit. Okey. Okey, tak ada masalah lah. Baik. Sebab ini adalah
Tak masuk Irfan. Tak masuk cikgu. Cikgu, okey, contohlah ada murid cikgu yang ada masalah macam saya cikgu Apa yang cikgu sarankan kepada dia nak betulkan keadaan? Tak ada masalah. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Nampak? Cikgu laju Okey. 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 So, sebab Irfan ambil dekat bahagian hujung, jadi dia memang agak ni sikitlah. Oh, kau contoh kebelut. Cikgu tu melata pula. Okey. Oh, cikgu kau ni memang melata je. Baik, kita ambil lagi baku cikgu Ya, betul. Okey. Apa kata cikgu tunjukkan demonstrasinya bagaimana? Pegangkan. Okey, Pegangkan kayu. Baik. Okey, cuba cikgu ketuk. Okey, Bismillah. Okey, kalau nampak sangat betulkan terus cikgu Yes. Dengan penuh semangat saya pun takut ke sini. Tak ada, jangan takut. Kita buat lagi dia. cikgu? Ya. Ada lagi ni. Ada lagi. Okey. Kita ketuk lagi. Okey, Irfan tolong pegang. Okey, ke cikgu pegang? Boleh, cikgu boleh. buat. Okey. Kita pegang satu. Okey. Baik. Center. Okey. Aduh, tak ada lagu dah. Baru nak cakap. Hati-hati dengan tangan tu. okey. Kalau kawan, jangan percaya. Betul cikgu. Tapi sebab cikgu kan saya percayalah. Okey, yang ni Ifan buat Ifan buat. Boleh, tak ada finishing. masalah. Okey. Bismillah. Okey. Kita betulkan dulu. Boleh, setting dia. Setting dia supaya kemas. Okey. Okey, baik. Ketuk. Okey. Okey. Slow-slow. Okey. Nervous lah cikgu dekat sebelah ni. Okey. Betul ke? Okey. Nampak dia tegak? Okey. Baik-baik. Hati-hati. Okey, sikit lagi. Sikit lagi cikgu. You tak nak masuk lah cikgu? Boleh. Kasih tekanan sikit. Okey. Sikit Boleh. lagi. Boleh. Dan baik. Ya. Siap kotak acuan kita. Selesai. Hebat. Okey. Nampaknya sebenarnya kaedah ni untuk kita cantumkan ni boleh menggunakan 3 cara. Yang pertama gunakan penukul dan juga paku. Yes. Yang kedua kita gunakan gam. Dan yang ketiga kita gunakan skru cikgu. Ya, betul. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, cikgu cikgu? Okey. Alhamdulillah, saya pun dah makin bersemangat sekarang ni. Jadi kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Siap juga. Didik TV KPM. Cikgu Imi, saya nak tanya cikgu. Ya. Kenapa saya dah sekarang ni dah pakai sarung tangan, dah ada nak masak nasi ke cikgu? Senduk. Tak ada. Ya. Kita untuk kali ini kita akan cuba buat mortar dia. Mortar? Ya, mortar. Kat okey. sini kita akan menggunakan sisa kertas. Sisa kertas. Jom kita tengok bagaimana cara yang terbaik untuk Okey. sediakan mortar. Yang penting kena ada bahan-bahan. Okey, bahan-bahannya yang pertama kita guna baldi yang terpakai. Tak perlu beli yang warna kuning tu. Pakai je yang recycle, reuse. Kita guna konsep reuse Okey, kita sediakan air dan gam. Bukan garam tapi gam. Okey. Seterusnya kita kena ada sedikit pasir. Kita kena ada kertas. Yang inilah kertas surat khabar yang tadi Irfan kutip tadi. Okey. Jadi lenyek Pakai kan? glove. Okey. Lepas tu kita kena ada sediakan penimbang dan kita kena ada plastik untuk inilah alas meja kita. Alas meja. Dan juga kena ada the main point kita kena ada semen. Semen. Okey. So, cara yang pertama, tapi sebelum kita nak buat benda ni semua, kita perlu ada persediaan keselamatan. Tengok pelajar cikgu.
Dia memakai apron. Janganlah beli apron, kita pakai apa yang ada. Ini pasti sampah ke cikgu? Bijak. Plastik sampah sebab nanti kalau kotor kita terus buang. Betul. Tak ada masalah. Jimat Kalau beli, duit. apron kan mahal. Okey, lagi-lagi apron kain kan, nak kena jahit lagi, tak payah. Jadi kita gunting aja ikut kesesuaian. Okey, kemudian kita pakai glove, Sarung tangan. tangan. Kalau tangannya lembut, sayang kalau rosak kena simen kan. Simen tu betul lah tajam. tu. Okey, dan kena pakai kasut. Kita ada paku. Betul Kan juga. nanti kata cocok kaki lain cerita pula. Okey. Dan siapa yang tak pakai tudung, rambut dia kena ikat rapi. Supaya tak nanti balik semua mak dah tak kenal simen kat kepala semua. Siapa tu kan? Saya murid-murid kan suka main. Hati-hati dan paling penting adalah sedia first aid. Kenapa cikgu? Kalau terketuk tangan, kadang-kadang dia gergaji tak nampak kayu, nampak amoy kan. Nanti gergaji tangan sendiri. Ada handy plus, kita terus handy plus. Langkah betul. keselamatan. Kita sediakan semua dulu. Okey, betul. Okey, selepas kita siap dengan langkah keselamatan, semua dah pakai, dah prepare, dah standby dah. Okey, first, kita perlu merendam dan memerah kertas. Okey, nah kita buat kawah. Sebesar-besar alam. Tak apa, tak payah Dalam beli besen, baru. cikgu? Besen. Minta izin mak. Jangan mak cari besen tak jumpa. Cik Mak, nak pinjam kejap boleh? Ya, besar mana pun bawa ajalah. Rendam kertas dalam tu. Okey, dalam tempoh 24 jam. Oh, satu hari, cikgu, ya, kita rendam? Kat sekolah kan banyak pakai kertas kan? Betul. Kertas yang telah dibuang, salah photostat ke, salah, jangan dibuang. Kita buat projek ni. Baik. Okey. Kemudian perah. Nak perah tepi longkang boleh, nasib tak ada tasik. Kalau tak tepi tasik gambar kita. Perah dengan sesekuat hati, penuh perasaan. Saya tengok pun. muka anak murid cikgu tu betul-betul bersemangat cikgu dia perah dia tu. Ya, betul. Memang kering dengan kertas tu. Okey, selepas kita memerah kertas, okey. Kita timbanglah bahan-bahan yang kita nak. Macam buat jemput-jemput, kita timbang simen, kertas yang telah diperah dan pasir. Okey, nisbah dia adalah 1 nisbah 0.8 nisbah 0.2. Wah, macam mana, cikgu? Bermaksud, satu kalau kita ambil satu tu kg, Okey. 1 kg simen, 1 kg simen. 0.8 tu 800 gram Okey. 800 gram kertas dan 200 gram pasir. Ya, betul. So kita timbang dia tengok dia timbang. Fokus betul cikgu. Ya, betul, fokus. Anak murid cikgu memang semua fokus. Lepas tu dia timbang apa ni? Kertas. Ya, betul. Jangan cakap ni simen Belum lagi, bukan. Itu Okey, kertas yang diperah. Ini ada ya, betul, kertas yang telah diperah. Okey, kemudian kita timbang pasir. Okey. So, lepas kita timbang semua, masukkan semua sekali ke dalam baldi kita. Okey, baldi kosong tadi. Pelajar ni fikir tau. Apa yang tak cukup? Kan? Apa lagi ya, Ada cikgu? 3. Ya, kan tak cukup dia. Tu. Gam dengan air. Betul, gam dengan air. Cikgu, bila kita nak letak gam berapa banyak? Sesedap rasa macam Ajinomoto. Sesedap rasa? Sesedap rasa. Okey. Tapi janganlah sampai 1 tong. Anggaran saja. Apa maksud sesedap rasa tu, cikgu? Maksudnya tak terlalu banyak, tak terlalu sikit. Okey. Kalau macam dalam botol ni, kalau kita boleh sebenarnya satu penutup gam ni nak melekatkan kertas supaya dia bersatu padu. Melekat. Dia tak ada tersembul-sembul ke sana sini bila dah jadi butter. Itulah fungsinya gam. Okey. Macam kita nak gam kertas. Baik. Berapa banyak gam kita nak pakai? Sesedap rasa. Pandai. Sesedap rasa. Bagus. Kalau air pun kita masukkan sampailah dia tidak terlalu mengalir dan tidak berketul. Masuk berketul tu macam tak lembik lagi. Nanti Tapi tak nak berkuah sangat, cikgu kan? dia takkan sampai berkuah. Ya, Okey. sesedap rasa. Sesedap Macam rasa. buat jemput-jemput. Nanti kita tengok macam mana. Okey, kemudian gaul. Nak gaul gaul bersila. Boleh. Kalau Irfan sekejap lagi gaul dengan berdiri. Penat bersila. Cangkung pun tak apa. Cangkung boleh. Okey, kalau tak dah penat cangkung, melututlah pula. Tapi tak pernah lagi dalam sejarah murid-murid cikgu baring sambil gaul. Belum lagi, Okey, cikgu. belum. Cikgu, kalau sambil berlari boleh? Sambil berlari boleh. Sempat boleh. Tapi baring belum lagi. Menjerit cikgu dia. Okey, last kali dah jadilah adunan yang cantik untuk dikerjakan. Okey, apa lagi Irfan? Cikgu pun nak tengok macam mana kamu gaul sampai sebati. Baik. Kita tengok reaksi muka dia. Gitu. Macam mana muka saya? Tapi cikgu, sebelum tu, saya pun nak pakai juga apron macam murid tadi. Betul. Cikgu dah siapkan. Yang mana Saiz satu, Irfan. cikgu? Hitam. Oh, kat sini. Ya. Wah. Cantik kan? Cikgu Cantik, design. cikgu.
Okey. Okey, izinkan saya cikgu untuk pakai apron dulu. Hati-hati jambulnya. Okey, jambul kena jaga cikgu. Aset ni Jambul. cikgu. Ya betul. Okey. Baik. Boleh. Mungkin cikgu berterangkan dulu apa yang ada dekat depan ni sambil Ifan pakai. Silakan cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Ini baldi air. Cantik baldi kita. Ini kita punya tong baldi yang kita nak pakai. Ini adalah rendaman kertas. Ingat, rendaman kertas ni bukannya sekadar rendam sahaja. Bila dah 24 jam, kita carik-carik dia. Kita carik-carik dia. Jangan anggap dia geli. Pernah makan sushi tak? Cakaplah dengan pelajar. Pernah makan tuna sushi? Ini macam tuna lah ni. Sedap ni. Okey. Jadi, lepas carik hancur. Tengok dah tekstur dia nampak hancur. Janganlah sampai dia berketul-ketul. Cikgu, ya. saya dah siap pakai. Walah comel. Lestari betul. Betul cikgu. Okey. Cikgu tengah buat apa? Sembang dengan siapa cikgu? Cikgu tengah bersembang dengan anak murid. Ya. Penyediaan barang ni. Okey, kita ada simen dan kita ada pasir. Baik, cikgu. Okey, sekarang Okey. cikgu nak Irfan timbang. Okey. Okey, apa yang sekilo tadi? Yang sekilo tadi Ifan kena timbang simen cikgu. Bagus ingatannya. Okey, kita Okey. gunakan senduk nasi kita. Kita Minta akan- izin mak mana yang senduk tak pakai ke jangan Ibu, ambil lepas tu nanti. kejap, ya. Nanti bawa balik buat senduk nasi pula. Okey. Okey, hati-hati. Kita kena letak 1 kilo Cop, cikgu cop, ya. on dulu, on dulu. On dulu. Cikgu. Okey, dah on cikgu. Okey, nampak. Baik. Okey. Letakkan. Okey lagi. Okey, masih sikit cikgu. Boleh tak cikgu rapatkan? Boleh. Cikgunya tak nampak bacaan. Okey. 1 gram. Okey, 200. Oh, sekali senduk 200. Okey. Lagi cikgu Ya. Okey, 400. 400. Wah, laju ni. Dah Cikgu tak pakai apron cikgu? Cikgu dah cantik-cantik macam ni tak payahlah pakai apron. Cikgu cuma dia pantau. biar saya je pakai Dah hampir 6. Okey, lagi. Okey. Oh, okey. 700 dekat 700. 700. Okey, sikit lagi. Okey, 800. Okey. Cukupkan 1000 cikgu. Ya, betul. Okey, yang ni kita main agak-agak sikit. Letak lebih pun tak ada Letak masalah. sikit. Simen lebih tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya. Sikit lagi cikgu. Sikit lagi. 9.4. Okey, cantik. 1000. Settle. Okey, kemudian masuk Masukkan. dalam baldi. Masukkan dalam baldi. Ya. Okey. Masukkan semua cikgu Semua. Wah. Berdepu. Sebab masuk dengan laju. Patutnya Kalau pelan-pelan dia tak adalah berterbangan macam ni. Jangan tergopoh-gapah. Nanti balik cuci muka tahu. Kalau cikgu. kulit yang sensitif dia akan gatal. Alamak. Tak nak cikgu. Jadi balik nanti cuci muka. Okey. Sebab dia dah berkasap ni. Cikgu, baik. Okey. Seterusnya. Lepas tu 800 apa? 800 katalah satu tadi simen, Ya. 800 kertas. Betul. Okey. Bagus ingatan dia ni. Mana dia senduk dia tadi? Yang kalau kertas kita tak kena senduk. Pakai apa cikgu? Perah. Perah terus. Ya, Okey. celup tangan perah. Ifan tolak sikit. Kita ke sini cikgu Boleh. Boleh. Tak adalah cikgunya terjengkit-jengkit. Nampak nampak kependekan. cikgu? Okey, nampak. Okey. Okey, sekarang ni kita nak buat pula bahan yang kedua iaitu kertas kita yang Yep. diperahkan sebanyak 800 gram cikgu. Betul. Jadi sementara tadi tu Ifan dah perah sebenarnya. Tak Okey, apa. Ifan dah perah. Jadi kita nak timbang sekarang ni cikgu. Okey, boleh. Berapakah jumlahnya? Okey. Letakkan dulu. Nanti Irfan, kalau Ya. nak pakai timbang, okey, kena offkan balik. Okey. Kita kena pastikan dia ready kosong. Oh, kosong Okey, bila balik, kita tekan Sifah. on. Okey, dah start kosong. Okey, Okey, boleh baru letak? kita boleh. Ya, betul. Okey. Cara yang sebenar. 130. Okey, masukkan lagi 200.5. Okey. 320. 400.5. Okey, 500. 600. Tak Okey, cukup, sikit Irfan. lagi cikgu. Okey. Perah lagi, perah kena lagi. perah lagi. Okey, masa inilah saya tunjukkan bagaimana cara yang sebenar untuk perah. Okey. Dia memerlukan orang kata kekuatan yang lebih sikit cikgu Kalau kat rumah ada tapis, kita boleh pakai tapis. Oh, tapis kat rumah boleh. Ya, betul. Apalah, kita lebih suka yang semula jadi cikgu. Kita pakai tangan saja. Boleh. Okey. sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi 760. Wah. Cikgu, yang ni kita pakai surat khabar yang Ifan kutip tadi lah. Ya, betul. Okey. Tapi kalau kita pakai surat khabar, kita rendam, dia lembut, terus cari sekejap je.
Tapi kalau A4 putih, kalau kita rendam, kita kena ambil dia satu malam untuk dia lembut dan kita boleh nak uraikan dia senang. Cikgu, tepat 800. 800. Wah, hebatnya. Okey, ngam-ngam. Selepas tu Ifan masukkan ke dalam baldi. Ya, betul. Okey, yang ni kita masukkan sesuatu takut berdebu, cikgu, betul? Betul. Okey. Dah macam nak memasak lah, cikgu. Macam belajar daripada pengalaman kan. Betul. Kita dah tahu benda tu berdebu, kita akan masukkan slow-slow. Sebab tu cikgu ada yang untuk ajar Ifan ni. Okey. Okey. Next, seterusnya kita kita nak kira pula 200 gram untuk pasir. Betul. Kita gunakan penyeduk kita tadi. Cikgu, pasir ni pasir yang macam mana, cikgu? Okey. Pasir yang kita pakai adalah pasir pantai pun boleh. Jadi untuk pasir putih ni kita timbang, bukan timbang, kita tapis kasih dia halus. Kalau nak cantik, tekstur yang cantik. Sebenarnya kita boleh, tapi jangan elakkan pakai pasir warna kuning tu. Kenapa, cikgu? Nanti dia melekat-lekat. Okey. 100. 200. Okey, masukkan. Okey dah. Okey dah tu. Okey, ngam. Okey. Kita masukkan pasir ke dalam baldi kita. Okey, selesai. Okey. Okey. Tapi belum lagi, cikgu. Belum, ada lagi. Kita masukkan gam. Gam. Okey. Gam ni kita tuang juga ataupun nak guna penyeduk? Tak payah. Kita tuang sahaja. Okey. Macam belajar cikgu buat. Banyak mana, cikgu? Kalau gitu kita pakai separuh pun boleh. Separuh? Okey, kita cuba Baik. Masukkan separuh. Wah, macam letak susu, cikgu. Okey, boleh. Tak ada masalah. Sikit je sebenarnya pun boleh. Okey. Baik. Last sekali, air. Okey. Kita masukkan air ni ke dalam baldi sambil Irfan gaul dia. Masukkan air sambil gaul. Tak cukup air, kita tambah. Tak cukup air, kita tambah. Okay. Boleh. Bismillah, cikgu. Dengan izin. Okey. Tuang semua. Tuang semua. Okey. Kemudian Irfan gaul. Gaul. Wah. Okey. Waktu dah kita nak sembang ni, cikgu. Jadi, cikgu, selalunya dekat sekolah kan, murid-murid akan buat aktiviti ni untuk projek ke ataupun ada penilaian untuk ini? Okey. Pada tahun ini, pelajar tingkatan 4 cikgu, dia memang akan buat inilah Bata Lestari ni. Satu projek, satu bata, satu pelajar. Mereka tak boleh share-share projek. Baik. Jadi hasil dia, andai katalah, jika pelajar tu buat sempurna, ukuran dia cantik, ngam-ngam under dalam kita punya range, tak ada ruang udara, okey, confirm 50 markah mereka dalam tangan. Dalam tangan. Wah. Kerja khusus mereka membantu dalam SPM mereka. Betul, cikgu. Kalau waktu ujian yang tu pun dah pandai, maksudnya dah banyak markahnya, senanglah SPM nanti. Ya, selalunya dalam keadaan menggaul macam ni, cikgu akan revise balik pelajaran bab 1. Bab 1 kita ada pembinaan konkret. Kita ada belajar keboleh kerjaan konkret, kita ada satu topik penurunan konkret. Baik. Jadi penurunan konkret ni dia punya projek tahu sebenarnya. Kita nak cek konkret yang kita bancur tu runtuh ke ataupun ricih ke ataupun sebenar yang cantik. Yang cantik. Kalau kita punya konkret tu cantik, kita boleh teruskan dengan pembinaan. Tapi dalam masa yang sama sambil gaul-gaul, cikgu mesti akan menyanyi. Nyanyi, cikgu? Okey. Janganlah suruh cikgu nyanyi. Tak boleh, cikgu. Saya pun tengah menggaul, cikgu. Apa kata cikgu nyanyi sikit je? Supaya saya pun lebih tenang saya buat. Nanti pelajar dia akan sambil gaul, nanti dia akan ingat proses kerja penurunan konkret. Cikgu ambil lirik dari, bukan lirik kita punya rentak daripada Nabila. Cumi-cumi. Kan kalau cikgu nyanyi kan takut semua nanti telinga berdarah pula. Ya Allah. Okey, cikgu. Sekarang Ifan rasa Ifan dah gaul. Cuba cikgu tengok macam mana. Kalau nak tengok dia, yang ini belum lagi, Ifan. Belum lagi? Okey, belum lagi. Dia kena tambah air lagi. Tambah air. Sebab dia terlalu berketul. Terlalu berketul. Baik. Inilah masanya, cikgu. Cikgu nak nyanyikan lagu tentang proses, cikgu kan? Okay. Aduh, ini masuk kertas bahagian B. Sebab dia ada proses kerja. Proses kerja, okey. Cuba, cikgu. Jangan menyesal, Tak. Okey. Penurunan konkret, boleh kerja konkret, ada 5 alat. Rukun pembaris tapak sudip. Itu dia lagu, cikgu. Nanti kita akan buat lagi. Lapisan yang pertama, masuk konkret ke kun.
padatkan dengan rot, hentam sampai 25 kali. Cumi. Oh, yang itu patkah Cikgu, belajar melaju. Cikgu pun dah cumi-cumi. Cantik. Cantik, Cikgu. Okey, saya okey. tengok kamera sikit, Cikgu. Inilah rupa yang Ifan dah gaul tadi. Kalau nak tengok keboleh kerjaan dia, Ifan tepuk dia. Tepuk. Kasih tepuk dia akan mampat. Cantik. Oh, okey, tepuk dia. Tepuk. Nampak kan dia mampat? Nampak, Cantik kan berbanding tadi? Dia Okey. licin. Ini cantik. Cantik, Cikgu. Wah, saya rasa kan, ni sebab Cikgu nyanyi juga. Kejap lagi Ifan kena nyanyi. Okey, baik. Wah, nampaknya dah selesai cara kita buat mortar, Cikgu. Ya, betul. Selesai. Keboleh kerjaan Puas hati, dia Cikgu? cantik. Dia tidak basah sangat dan dia tidak berketul. InsyaAllah butter yang dihasilkan nanti smooth. Smooth. Ataupun kata apa, lembut, rata. Permukaan dia cantik, bukan bulan. Okey. Terima kasih Cikgu Amy. Jadi Ifan nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. Jadi Didik TV KPM. kembali menyaksikan slot menengah atas Direct TV KPM bersama saya Irfan Syami dan juga Cikgu Emiliana ataupun Cikgu Amy. Okey, Cikgu, kita teruskan dengan bagaimana untuk kita menyiapkan kita punya kotak acuan hari ini, Cikgu, ataupun batu bata daripada bahan kertas. Ya, Jadi, betul. untuk segmen kali ini, Cikgu, apa pula yang kita nak pelajari? Okey, hari ini cara kita nak menuang. Okey, so kita kena ada bahan-bahan untuk menuang. Yang pertama, kita perlukan kotak acuan. Dah buat kan kotak acuan Irfan? Dah siap. Settle. Dah ada kotak acuan, kita perlukan sudip. Ada. Tapi kita pakai senduk kan? Senduk, Cikgu. Boleh, tak ada masalah, sama. Okey, yang ketiga, kita perlukan kayu pemadat. Kayu pemadat tu. Nanti cikgu akan terangkan apa fungsi dia. Okey, step yang pertama, kita perlu meletakkan minyak. Minyak ejen pelepasan kepada kotak acuan. Okey, minyak tu kita guna minyak lebihan. Servis kereta kan ada lebihan. Okey, kita pakai minyak. Lepas tu, yang kedua, selepas kita dah sapukan, nak sapukan mana? Dalam ke luar? Sapukan dalam, Cikgu. Dalam. Ya, sapukan minyak tu berada dekat dalam. Dekat dalam kawasan kotak. Okey, selepas kita letak minyak, okey, kita boleh letakkan kotak acuan dekat permukaan yang rata. Okey. Dah ada permukaan yang rata. Okey. So, selepas itu, okey, alas je kita boleh pakai plastik dan kita juga boleh pakai kain layar yang terpakai ni. Okey. Selepas itu, yang inilah cara kita masukkan mortar. Jangan terus satu bata terus. Oh, jangan penuhkan dulu. Jangan. Kita masukkan sikit. Okey. Bila kita masukkan sikit, kita masukkan separuh daripada kotak tu. Okey. Bila kita dah masukkan separuh, kita kena buat ujian pemadatan. Ujian pemadatan dengan kayu tadi, Cikgu? Ya, kita kena ketuk isi dalaman dia, keliling. Okey, bila kita dah ketuk, tujuan kayu pemadat ni, kita nak keluarkan udara yang berada dekat dalam ni, dalam acuan tu kan, supaya hasil kita tu tak ada macam lubang-lubang. Tak ada gelembung udara. Ya, betul. Okey. Lepas tu kita masukkan sampai penuh. Selepas masuk penuh, kita perlu padatkan lagi sekali. Okey, padatkan lagi sekali. Janganlah terus penuh, terus ratakan cantik. Tak boleh. Kita kena buat pemadatan. Okey, selepas kita dah buat pemadatan, last kali baru kita layer top sampai habis, cantik, ratakan. Nak tepuk pakai tangan pun boleh, kasih dia licin. Bagi licin. Kemudian selesai, kita biarkan kotak acuan kita selama berapa lama agak-agak? Berapa lama Cikgu nak bagi keras? Sehari ke, Cikgu? Iya. 1 hari cukup. 1 hari cukup. Dia boleh keras. InsyaAllah kalau dengan kimia simen dah mula beroperasi, dah bekerja,
esok tarik acuan memang menjadilah. Wah. Okey, ini adalah koleksi gambar pelajar punya batu-bata. Bangga mereka ni. Kan Dan tersenyum tu cikgu. paling best Ya. dalam tempoh 1 minggu batu-bata dia makin mengecil, dia punya kg. Makin ringan. Dia diet. Wah, makin ringan. Batu-bata dia semakin ringan. Menarik lah, cikgu. Kita tengok Selepas 24 jam kita keluarkan. Okey. Untuk gambar nak tengok bukti dia ringan, ini adalah jisim berat batu-bata sehari. Baru lepas keluar, kita timbang berapa dia punya kg dia. 1.5 kilo, Ya, cikgu. 1.5 kilo. Okey, cuba Irfan zoom. Ini selepas sebulan, tapi sebenarnya dia dah stick dah dengan nilai kg tu. Berapa tu? 1.1, cikgu. Ya, betul. Sebenarnya dalam tempoh seminggu dia dah mencapai 1.1, lepas tu dia maintain. Okey, maksudnya maksimum turun seminggu je lah, cikgu. Dalam tempoh seminggu atau dia memang selagi kertas kita tu basah, dia akan mengering dan sampai last bila dia kering, okey dah. Itu maksimum Betul-betul dia. kering, tak ada air. Tak ada itulah air. nilai yang ya, akan nilai yang berterusan. akhir dan takkan naik, takkan turun lagi. Baik. Okey, apa lagi? Irfan boleh mulakan cara. Saya pula kat sini. Ya, betul. Okey, cikgu. Jom bersama saya, cikgu. Boleh, boleh. Okey, sekarang ni kita dah ada kotak acuan ni dah ada. Ya, dah cantik kita dah, dah Kak. ada sudip ataupun kita panggil sedut nasi. Dan kita juga ada mortar yang Ifan dah siapkan tadi. Jadi betul. pertama sekali Ifan kena sapukan minyak dulu, cikgu. Betul. Okey. Cikgu cakap tadi minyak ni mungkin kita boleh gunakan minyak lebihan servis kereta, cikgu, minyak hitam. Servis kereta suami saya Ya ambil. ke? Buat pakai amal jariah Minta 1 kebenaran kelas. dah, Of cikgu. course, minta Okey. kebenaran. Baik. Kita nak tak terlalu tebal, cikgu. Tak ada kan? masalah. Okey. Sesedap rasa. Sedap rasa. Di bahagian dalam, cikgu. Ya, betul, di bahagian dalam. Okey. Di semua bahagian lah. kanan Rasa-rasa kiri. Irfan Ya. ada tak pelajar, dia sapu di luar sekali? Ada juga saya rasa, cikgu. Ya, ada. Lepas tu jadi bahan lah dengan cikgu. Letak kat luar sekali nak buat apa. Kan? Ya. Kotorlah tangan nanti. Ya, kenapa? Agak-agak kalaulah Irfan tak letak minyak, Okey. macam mana kita nak keluarkan batu-bata tu? Oh, itulah tu. Senang ke susah? Susahlah, cikgu. Betul. Sebab dia tak ada pelincir. Ya, tak ada ejen tak ada pelepasan. ejen. Okey, Jangan beli. Cari je lah mana-mana minyak yang terpakai, kita boleh pakai. Tak perlu nak beli minyak grease dekat luar, tak payah. Jimat. Selagi boleh jimat, kita jimat. Jimat. Betul, Ya. cikgu. Gunakan bahan kita semula. Ya, Okey. betul. Dah siap? Selesai. Okey. Ya, pastikan Irfan dekat bawah ni kalau kita nak dapat permukaan cantik, kasih rata-rata sikit. Oh, rata sikit. Cantik. Tak Okey. adalah kedut-kedut nanti. Baik. Wah, macam buat kek tu lah, cikgu. Betul. Okey, Okey. step pertama. Baik. Lepas Masukkan. tu Ifan masukkan. Betul. Tapi jangan masukkan penuh dulu. Betul. Masukkan sikit-sikit. Okey. Zaman ni pun cikgu suruh pelajar menyanyi sama-sama juga. Apa kata Irfan pula menyanyi? Ada lagunya, cikgu? Lagu tadi ke? Iyalah, ingat tak? Saya lupa lah, cikgu. Okey. Berapa kali pemadatan kalau Irfan ingat dalam lirik tadi? Mudah-mudahan macam mana? Ingat tak? Hentam sampai 25 kali. 25 kali 25 saja. kali. Ya, hentamlah dia sampai Okey. 25 kali. Baik, cikgu. Keliling-keliling dinding, jangan lupa kita hentam. Kita hentam lagi, cikgu. supaya cikgu, kalau padat. macam ni kita nak hentam juga ataupun kita nak tambah lagi? Nanti tak sampai separuh tu. Oh, belum lagi. Hmm. Okey, masukkan dulu. Okey. Tu hujung-hujung tu lagi. Hujung-hujung ni, ya betul. kita ratakan sikit. Wah, cantiklah mortar saya, cikgu. Memang cantik. Kan? Betul. Terbaik. Cun. Ha. Memang hasil pun lawa ni nanti. InsyaAllah. Okey, macam dah separuh, cikgu? Belum? Lagi sikit, lagi Lagi sikit. sikit. Okey, kita ratakan dulu. Okey, bolehlah proses pemadatan. Baik. So, maksudnya kita kena tekan macam ni ke, cikgu? Kita hentam, lepaskan dengan lembut je supaya tak ada gelembung. Gitu. Gitu je, Dinding-dinding supaya gitu. Oh, macam ni. Supaya semua adunan dia melekat ke sana sini, tak ada Dan belon-belon air lebihan udara. tu dia keluar ke bawah, cikgu, Ya. Dia tak ada efek pun. Oh, tak ada efek. Maksudnya tak ada kesan lah, Nanti yang dalam tu akan kering sebab ada simen. Sebab ada simen. Okey. Simen tu faktor yang penting tu. Baik, cikgu. Okey, kan dah settle. Baru boleh masukkan yang lain. Okey, masukkan lagi. Ni nak penuhkan dah. Ni boleh penuhkan. Okey.
Tapi dalam masa penuhkan, kita padat dulu, baru kita ratakan. Oh, faham. Okey. Cubalah bayangkan ya Irfan. Ya, saya. Irfan rendam, lepas tu tak uraikan dengan cantik. Berketul-ketul. Rasa-rasa boleh dapat secantik ni tak? Tak cantik lah cikgu. Kan? You nampak entah-entah batu-batu kita ada tulisan surat khabar lagi. Ya, sebab tak betul-betul hancur kan? Ya, bila kita dah hancurkan kertas surat khabar kita, inilah namanya proses kita semula. Betul cikgu. Saya setuju. Di mana ialah asalnya kertas tu untuk membaca. Ya. Kita jadikan pula sebagai acuan mota untuk buat kita punya batu-batu. Betul. Kan kreatif tu. Sampah pun semakin berkurangan. Betul. Tu bayangkan tadi dekat tapak pelupusan, kita dah keluarkan separuh sampah. Ya. Lepas tu kita boleh buat batu-bata. Irfan tahu tak, batu-bata tanah liat, Okey. bila kita bakar, dia keluar karbon dioksida dan boleh menyebabkan pencemaran. Saya setuju cikgu. Jadi sebenarnya batu-bata tu bukan bahan yang lestari. Sebab dia hasil pembakaran dia mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Betul, cikgu. Tapi sebab itulah kita ada batu-bata simen. Batu-bata simen dia kompres. Tapi Dan bahannya pun lestari cikgu. Ya, lestari juga. Okey. Simen mahal. Simen mahal. Okey, dah penuh. Okey cikgu. Boleh? Okey, boleh. Kemudian mungkin kita boleh buat pemadatan. Okey, kita padatkan. Padatkan. Okey. Irfan, cikgu lebih suka Irfan tepuk dia. Oh, tepuk. Cantik. Pakai tangan. Oh, pakai. Tepuk dia. Oh, macam kita. Gitu Oh. dia. Cantik lah cikgu. Iya, cantik. Okey, hati-hati sikit. Bahagian tepi-tepi yang ada lubang-lubang tu masukkan. Okey, mampatkan dia. Okey. Sedap, cantik. Iya, selesai. Pap. Okey. Cantik. Okey. Selesai. Berapa lama nak tunggu? 1 hari. Betul. Okey. Lepas tu keluarkan macam biasa. Sebab kita letak minyak tadi cikgu. So ada ejen pelepasan. Betul. Mudah untuk kita buat keluar. Okey, selesai ke situ? Okey, kita Baik. tunggu 24 jam. Okey. Tunggu tahu 1 hari, okey? Baik cikgu, seterusnya apa yang kita nak tahu lagi sekarang ni? Okey. Adakah kita hanya boleh buat batu-bata sahaja? Irfan rasa macam boleh buat benda lain lagi cikgu. Ya, cikgu akan tunjukkan produk yang lain. Kita boleh buat pasu. Okey, mortar yang sama. Okey, kita boleh celup dengan tuala. Ini adalah tuala sapu tangan yang dah tak pakai. Celupkan, letak atas botol. Macam pelajar cikgu buat tu. Boleh jadi pasu ataupun bekas alat tulis. Wah. Ataupun kita juga boleh buat tiang kulit kayu. Okey, kulit kayu dah ada, tiang dah ada. Mortar yang sama, kita bentukkan corak je sahaja. Baik. Lepas tu kita cat. Ataupun ini daripada kertas. First, kita boleh buat pasu bunga. Cikgu dah letak dah dekat koridor cikgu punya sekolah. Ya, ni sekolah cikgu. Cantiknya. Ada kenal tak? Macam ada kenal tak? Kejap cikgu. Ada satu cikgu yang macam kita nampak dekat studio ni. Cikgu tu cicak ke buaya cikgu? Itulah cikgu cakap cicak pelajar saya, si Azim, cikgu ni buaya. Tapi cikgu nampak cicak. Tak apalah, itu kreativiti mereka. Betul. Kita raikan semua cikgu. Ya, betul. Hasil pelajar tu. Okey, pasu bunga. Okey, ataupun kalau nak mahir lagi, tadi tiang sikit. Ini satu permukaan. Library. Kita boleh buat corak. Okey, dah dinding. Lepas tu, apa lagi yang kita boleh buat? Meja. Sebenarnya, kalau Irfan nak tahu, ini adalah konsep simen fero. Jadi, simen fero, mortar kita tak ada surat khabar. Cuma kita tambah dengan surat khabar, gantikan sedikit pasir supaya dia lebih ringan. Jadi, kita punya batu-bata akan jadi lebih ringan. Kalau yang lestari. Okey. Cikgu nak Irfan cuba timbang cikgu. Batu-bata yang cikgu dah bawa pelajar cikgu punya. Yang ini, yang lestari yang menggunakan dikatakan kertas ya. Ya, ini kertas sepenuhnya. Okey, kita tengok Irfan buktikan sendiri. Berapa kg ini batu-bata tanah liat. Ini adalah batu-bata simen. Ini batu-bata lestari kami. Kita cuba buat. Cikgu nak saya timbang yang mana dulu cikgu? Berat dulu. Paling berat dulu. Ya, betul. Kita mulakan dengan batu-bata tanah liat. Ya, berat. Berat now. Okey. Kg dulu. Kg dulu. On. On dulu. Betul. Okey, kita pusing Okey. Baik. Kita letakkan. Okey, berapa tu? Okey. 2.8 kilo cikgu. Ya, 2.8. Berat cikgu. Bau sebiji. Okey.
Irfan angkat sikit. Tak lari ke bacaannya. Itulah tu. Tak apa, kita cuma Betul beritahu juga, je lah. cikgu, kan? Angkat timbang lari bacaan dia. Baik, kita nak lihat pula yang kedua iaitu batu-bata simen. Ya, betul. Kita Boleh tahan berat, cikgu. Ini Irfan yang langgar tadi, cikgu tersatu. Okey, dah kosong. Kalau batu-batu kita lihat tadi 2.8, ini 2.6, cikgu. Ringan sikit kan? Ringan sikit, tapi masih berat, cikgu. Ya. Masih berat. Okey. Okey. Tengok, batu-bata lestari, cikgu. Okey, kali pegang. Ringan je, cikgu. Nampak tak? Boleh lambung-lambung. Okey, dah kosong. Kita lihat berapakah nilainya. 1 kilo. Ya, Wow. 1 kilo. Perbezaan yang banyak, cikgu. Ya. 1 kilo beza. Kekuatan je sama. Sama, cikgu? Ya, betul. Di Jawa Barat, dia telah membuat batu-bata daripada kertas. Wah. Kita tunggu je lah teknologi Betul. sekarang ni. Kita mengharapkan rakyat Malaysia akan menggunakan teknologi batu-bata lestari ini supaya lebih mesra alam dan juga tak berat. Okey, terima kasih kepada Cikgu Emiliana kerana bersama Irfan hari ini. Dah banyak sebenarnya Irfan belajar dengan cikgu. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan tentang topik kita iaitu amalan 3R. Silakan. Okey. Apa yang kita dah buat hari ini adalah amalan cara kita semula kertas terpakai. Okey, jadi untuk mengelakkan timbunan ataupun longgokkan kertas-kertas yang terpakai, kita boleh ubah ataupun kita semula menjadi bahan yang ada fungsi lain seperti batu-bata. Bukan sekadar batu-bata sahaja, kita boleh buat pasu, kita boleh buat meja, banyak lagi. Lagi-lagi sekolah dapat menghasilkan kertas, sisa kertas banyak kan Irfan? Macam-macam projek cikgu-cikgu boleh buat. Janji ada simen, janji ada pasir. Semua jalan. Semua jalan, okey, cikgu. Okey, cikgu. Sebagai murid cikgu hari ini kan, macam mana prestasi keseluruhan saya? Nak tahu, nak jujur ke cikgu? Saya nak cikgu jujur dengan saya. Saya terima je. Start daripada Irfan sediakan bahan. Baik. Okey, lepas tu Irfan buat kotak acuan. Lepas tu Irfan buat bancuhan mortar yang cantik. Kemudian ada melakukan semua proses pemadatan. Ada cikgu bagi 10 bintang. 10 bintang. Wah, nampaknya banyak bintang di langit, cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, bagaimana rakan-rakan saya di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan? Di mana, cikgu? Okey, nak maklumat lebih lanjut, semua pelajar murid-murid boleh melihat ataupun buka laman web Pelantar Delima KPM. Baik, cikgu, terima kasih lagi sekali kepada cikgu Emiliana dan juga cikgu Norziana kerana bersama Irfan hari ini untuk slot menengah atas bagi mata pelajaran asas kelestarian. Diharapkan ilmu ini dapat bermanfaat kepada semua penonton. InsyaAllah rezeki kita jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.